Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Said Lamzah bin Said Chia selaku pensyarah bagi kod khusus ECS 2163 Pendidikan Global dan Antarabangsa. Tujuan rakaman audio ini dihasilkan adalah bertujuan untuk membentangkan tentang sistem pendidikan di Korea Selatan. Saya bernama Muhammad Zulahir Hakim bin Zulkifli. Nombor bentuk saya 4223002181. Mari kita lihat kepada pengenalan sistem pendidikan di Korea Selatan secara umumnya. Secara umumnya, di Korea Selatan, pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting dan sangat dititik beratkan. Sistem pendidikan di Korea Selatan sangat maju dari segi teknologi, di mana Korea Selatan merupakan negara pertama yang menyediakan capaian internet jalur lebar gentian optik berkelajuan tinggi kepada setiap sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Jadi, marilah kita mengupas dengan lebih lanjut tentang sistem pendidikan di Korea Selatan. Sistem pendidikan di Korea Selatan bukan sahaja memberikan pengetahuan asas pendidikan di Korea Selatan, juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan kemahiran dalam diri pelajar untuk pembangunan negara. Pendidikan di Korea Selatan juga menggalakkan munculnya kesedaran di kalangan pelajar sehingga membolehkan wujudnya perasaan bangga dan cinta terhadap negara. Pendidikan formal, penyusunan dan hak cipta buku-buku teks serta kemudahan pendidikan adalah berada di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan. Pendidikan juga telah dibahagikan kepada 6 tahun sekolah rendah, 3 tahun sekolah menengah, 3 tahun sekolah tinggi dan 4 tahun universiti. Kesemua ini adalah sistem peringkat pendidikan di Korea Selatan. Pendidikan awal di Korea iaitu pendidikan Konfusianisme atau dalam bahasa Inggerisnya Confucian Education, iaitu Confucianism adalah sebuah falsafah yang diasaskan oleh Konfusi yang menekankan moral dan etika manusia. Ajaran ini juga mementingkan pendidikan yang dikatakan akan menentukan kejayaan di masa hadapan. Melalui pendidikan yang baik, seseorang individu akan mampu melaksanakan pembangunan kerajaan dan negara yang baik. Pendidikan formal di Korea ditandai dengan berdirinya DH, iaitu Grade School, semasa pemerintahan kerajaan Goguryeo pada tahun 372. Pendidikan moden atau modern education pula berkait dengan sekolah swasta dan institusi nasional mulai muncul yang seterusnya membentuk asas pendidikan moden di Korea Selatan. Pendidikan demokrasi atau democratic education telah muncul selepas bebas daripada 35 tahun pendudukan Jepun. Korea Selatan mula membentuk sistem pendidikan demokrasi pada tahun 1945. Kerajaan telah menggunakan sistem 6 tahun sekolah rendah, 3 tahun sekolah menengah dan 3 tahun sekolah tinggi seperti yang dinyatakan. Seterusnya, pendidikan rendah iaitu primary education. Kanak-kanak di Korea Selatan mulai memasuki alam persekolahan seawal usia 6 tahun. Menurut Kerajaan Korea Selatan, usia 6 tahun ini adalah masa yang sesuai untuk memasuki peringkat awal pendidikan di Korea Selatan. Sistem pendidikan menengah atau secondary education, pendidikan menengah di Korea Selatan dibahagikan kepada 2 tahap persekolahan, iaitu sekolah menengah dan sekolah tinggi. Sekolah menengah dan tinggi masing-masing mengambil masa 3 tahun. Sekolah menengah bermula pada usia 12 tahun hingga 15 tahun, manakala sekolah tinggi pula bermula pada usia 15 tahun hingga 18 tahun. Pendidikan vokasional yang juga merupakan sebahagian daripada sekolah menengah mula digalakkan oleh kerajaan. Kerajaan juga telah memberikan penekanan terhadap penyertaan pendidikan vokasional dengan tujuan untuk menyokong program-program perindustrian yang semakin berkembang di Korea Selatan. Peperiksaan masuk atau entrance exam merupakan peperiksaan yang sememangnya akan dialami oleh pelajar-pelajar di Korea Selatan yang berkeinginan untuk melanjutkan pelajaran mereka ke sekolah menengah. Peperiksaan masuk merupakan sesuatu yang amat mencabar bagi mereka, terutamanya bagi pelajar yang ingin memasuki sekolah menengah yang lebih baik. Pendidikan tinggi iaitu high education bertujuan di Korea Selatan adalah untuk menanamkan pemahaman dalam diri mereka tentang manusia dan persekitarannya, keinginan untuk memberi sumbangan kepada masyarakat serta azam untuk meningkatkan kualiti hidup. Hagwon adalah bahasa Korea yang mempunyai erti institusi swasta.
Hagun merupakan sebuah institusi yang menjadi tempat para pelajar untuk mengulang kaji pelajaran dan meningkatkan pencapaian mereka di sekolah. Hagun merupakan sebuah pendidikan tambahan bagi pelajar-pelajar di Korea Selatan selepas menghadiri sekolah formal. Seterusnya, kita akan masuk kepada sistem pentadbiran pendidikan di Korea Selatan. Pentadbiran pendidikan di Korea Selatan memantau proses pendidikan kanak-kanak dari tadika hinggalah tahun terakhir sekolah menengah, di mana negara Korea telah menerima guna program pendidikan baru untuk menambah jualan pelajar asing hingga tahun 2010. Berikut adalah gambaran umum tentang pentadbiran pendidikan di negara Korea. Yang pertama, dari segi Kementerian Pendidikan di Korea, Kementerian Pendidikan memiliki tanggungjawab utama dan mengatur sistem pendidikan di sana. Mereka mengawal pendidikan dari tadika hinggalah kemajuan tinggi. Seterusnya, dalam sekolah rendah hingga menengah, sistem pendidikan mereka sangat kompetitif. Pelajar di sana diarah untuk melamar bersungguh-sungguh dan belajar untuk lulus dalam ujian perguruan tinggi. Sekolah rendah dan menengah di sana diaturkan juga oleh undang-undang yang ketat pengurusannya. Selain itu, seperti yang saya nyatakan tadi, mereka perlu mengambil ujian perguruan tinggi dan ia sangat penting untuk pelajar di Korea kerana perguruan tinggi terkemuka hanya ada pada pelajar yang mendapat nilai yang sangat tinggi. Akhir sekali, dalam sistem pendidikan di Korea, termasuklah pendidikan tinggi yang memiliki beberapa pusat perguruan tinggi di dunia, iaitu University National Seoul dan University Yonsei. Diaturkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan memberikan pelbagai jenis program. Fakta menarik tentang pendidikan di Korea Selatan. Seterusnya, mari kita lihat 5 fakta menarik tentang pendidikan di Korea Selatan. Yang pertama adalah pelajar di Korea Selatan dapat meluangkan masa selama 16 jam setiap hari, di mana kelas mereka akan bermula pada seawal jam 8 pagi hingga 10 lewat malam. Hal ini adalah supaya pelajar dapat melanjutkan pelajaran ke universiti pilihan mereka, di mana terdapat persaingan yang sangat ketat kerana universiti terbaik di Korea Selatan mempunyai daya saing yang sangat tinggi. Oleh hal yang demikian, pelajar di Korea Selatan sangat mementingkan pembelajaran supaya dapat memasuki universiti impian mereka. Yang kedua, pelajar di Korea Selatan akan bersekolah pada hari Sabtu, kerana hari Sabtu merupakan hari rasmi persekolahan di Korea, daripada Isnin hingga Sabtu. Namun yang demikian, sejak tahun 2010, jadual persekolahan dilonggarkan di mana dalam sebulan, pelajar akan cuti pada hari Sabtu. Maksudnya, dalam satu bulan terdapat 4 kali hari Sabtu dan pelajar di Korea akan cuti sekolah 2 daripada 4 hari Sabtu tersebut. Seterusnya, yang ketiga ialah hukuman secara fizikal masih berlaku. Di kebanyakan negara, hukuman berbentuk fizikal ini telah menimbulkan banyak kontroversi. Namun, sistem pendidikan di Korea masih menggunakan hukum secara fizikal kerana ibu bapa pelajar tidak mempedulikan bentuk hukuman tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa di Korea menganggap hukuman tersebut sebagai cara untuk mendidik anak-anak mereka. Akhir sekali, marilah kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan pendidikan di Korea berbanding di negara kita, Malaysia. Dalam pendidikan Korea itu sendiri, pastinya ada kelebihan dan kekurangan yang meliputi komponen pendidikan berbanding sistem pendidikan di negara kita, Malaysia. Yang utama sekali ialah tempoh masa pembelajaran. Di negara Korea, tempoh waktu pembelajaran hanya 8 jam berbanding di Malaysia hanya 7 jam waktu pembelajaran. Dapat kita lihat bezanya cuma 1 jam awal tempoh pembelajaran tersebut tamat. Dari segi penilaian akademik di Korea, pihak Kementerian Pendidikan menggunakan sistem peperiksaan College Scholastic Aptitude atau CSAT, manakala di Malaysia dikelola oleh KPM melalui 3 peperiksaan utama, iaitu UPSR, PD3 dan SPM. Sistem penilaian berasaskan peperiksaan untuk mengukur standard kefahaman pelajar. Bagi aspek penguasaan teknologi dalam pendidikan di Korea, penggunaannya telah lama dikuatkuasakan dan diwajibkan, manakala di Malaysia, gerakan teknologi berkembang telah berlaku sejak Malaysia mengamalkan sistem pendidikan berkurikulum peringkat sekolah yang terbahagi kepada 2, iaitu sekolah rendah dan menengah, yang dikenali sebagai KSSR dan KSSM, iaitu kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum bersepadu sekolah menengah.
Aspek objektif pendidikan juga merupakan tunjang utama ke atas keberhasilan dan fungsi sesebuah negara itu sendiri. Di Korea, objektif pendidikan mereka bagi memberikan pengetahuan asas sebagai tanda tanam kemahiran dalam diri ke arah pembangunan dan semangat cinta akan negara. Manakala di Malaysia pula, objektif pendidikan ialah memperkembangkan potensi modal insan individu yang seimbang meliputi aspek intelek, rohani, emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan terhadap rukun negara. Akhir sekali, penerajuk institusi pendidikan di Korea tidak sama dengan Malaysia oleh kerana beasiswa dan bantuan diuruskan oleh institusi Hagwon, sebuah institusi swasta, manakala di Malaysia diuruskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebagai penutup bagi kesimpulan kajian mengenai sistem pendidikan di Korea Selatan berbanding dengan di negara kita Malaysia, secara tuntasnya dapat saya simpulkan bahawa pendidikan di negara Korea Selatan merupakan salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia kerana ianya disokong oleh semua pihak dari segi Kementerian Pendidikan, kerajaan, ibu bapa sendiri, guru dan diri pelajar itu sendiri. Kesemua golongan ini akan bersama-sama menggerakkan sistem pendidikan di negara Korea tersebut untuk kebaikan para pelajar, agar para pelajar dapat mendapat pendidikan yang baik dan keberhasilan negara yang semakin maju. Sikap pelajar yang sopan dan hormat kepada guru juga menjadi salah satu contoh bahawa sebagai pelajar, kita hendaklah menghormati guru kerana tanpa guru, pelajar tidak mendapat ilmu yang secukupnya dan siapalah kita dan tidak berkat ilmu tersebut. Oleh hal yang demikian, Malaysia patut mencontohi dan meletakkan negara Korea sebagai penanda aras terhadap sesebuah negara maju yang tahap pendidikannya untuk menjadi penanda aras dan sebagai contoh yang terbaik di antara yang terbaik. Sekian, terima kasih.